Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Dr. Surya. Okey, Alhamdulillah. Suara okey, Doktor? Jelas suara? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, Syah. Okey, Alhamdulillah jumpa lagi kita malam ni. Buat kali yang kedua malam ni . Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jelas kedua-duanya, Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Okey. Okey, insyaAllah. InsyaAllah minggu depan kita jumpa offline, Doktor. Minggu depan kita akan jumpa secara offline, insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ni. Kali kedua malam ni. Pagi tadi kita dah jumpa pukul 9 pagi. Alhamdulillah malam ni kita jumpa buat kali yang kedua pada hari Sabtu 13 Jun 2020 bersamaan dengan 21. Malam ni dah masuk 22 Syawal. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Wan Malik. Selamat datang Cik Wan Malik. Syah jelas, Alhamdulillah. Sahabat saya. Dari Kuala Terengganu. Loud and clear. Terima kasih Tuan Ruzihadi. Lama tak nampak . Lama hilang Lama menghilang. Lama tak nampak. InsyaAllah Doktor. InsyaAllah minggu depan kita jumpa. Selasa insyaAllah. Okey. So pagi tadi kita pada pertemuan kita pada pagi tadi kita dah pun sama-sama membaca muka surat 6 dan 7 Iqra' 6. Kita sambung bacaan kita pada bila sebelumnya dulu kan. Okey. So malam ni kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Hams dari Kota Kinabalu. Okey. So malam ni insya-Allah kita akan sambung kembali bacaan kita di muka surat 8 8. Pagi tadi kita dah masuk topik baru. Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak ada pagi tadi ataupun yang baru first time join kita malam ni, pagi tadi kita dah sama-sama membaca bacaan hukum bacaan iqlab, nun mati ataupun baris dua tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Okey, dia punya tanda dia, signboard dia, dia punya indikator dia ialah ada huruf mim kecil. Okey, ada huruf mim kecil yang ekonya lurus ke bawah. Sebab dalam Al-Quran ada dua tanda bacaan mim kecil. Ada dua tanda bacaan mim kecil. Okey, satu mim kecil ekor dia sengit ke tepi. Itu insya-Allah dalam pelajaran yang akan datang kita akan cerita apa maksud tanda bacaan mim kecil yang ekor dia sengit ke tepi. Pagi tadi kita tengok, kita dah baca sama-sama hukum bacaan iqlab. Dia punya tanda dia untuk kita mudah cam, adanya huruf mim kecil yang ekornya straight lurus ke bawah. Itu adalah hukum bacaan iqlab. Kita dah sama-sama baca pagi tadi, Alhamdulillah. Okey, KK jelas. Okey, terima kasih Tuan Hams. Okey, so malam ni pada pertemuan yang ke-46. Okey, malam ni memasuki kelas kita yang ke-46. Kita akan sambung balik. Kita akan sambung kembali bacaan kita pagi tadi. Pagi tadi kita dah baca muka surat 7 dengan pelajaran yang baru, topik yang baru, hukum bacaan iqlab. So malam ni kita akan sambung bacaan kita muka surat 8 dan 9 dengan hukum yang sama. Hukum yang sama. Pagi tadi kita tengok sikit. Pagi tadi kita dah okey. Kita terus refer kepada page Iqra' kita okey. Okey, jelas Pagi tadi kita dah baca halaman 7 ni, muka surat 7. Okey, kita dah baca muka surat 7. Okey, hukum bacaan apabila berlakunya pertemuan nun mati bertemu ba ataupun baris dua jumpa dengan ba. Apabila nun mati jumpa dengan ba, pada huruf nun mati adanya tanda mim kecil macam ni. Ni yang saya katakan ekor dia lurus straight ke bawah. Apabila baris dua berjumpa dengan huruf ba, huruf baris dua berjumpa dengan huruf ba pun ada huruf mim kecil. Baris dua tadi dia buang satu. Baris dua macam ni kan rupa dia. Baris dua depan. Baris yang kedua tu dia buang, dia ganti dengan mim kecil. Mana mim kecil? Ni ada mim kecil ni sebagai tanda petunjuk nak bantu kita untuk mudah kita mengecam
memudahkan pengecaman. Ini adalah hukum bacaan iqlab yang kita perlu tutup mulut dan dengungkan dia 2 harakat. Ingat tutup mulut dengan sentuhan yang nipis dan ringan. Nipis, ringan dan lembut saja. Jangan ditekankan bibir tu. Okey. Itu kaedah bacaan dia. Okey, so malam ni insya-Allah kita akan sambung bacaan kita di muka surat 8 dengan bacaan yang sama dengan topik pagi tadi, iaitu bacaan iqlab. Okey, so jelas kita punya page ni, muka surat 8 ni. Tuan Hams okey Tuan Hams okey. Boleh nampak keseluruhan muka surat Boleh saya dapat feedback, respon daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebelum kita sambung bacaan kita di muka surat 8 ni, surat 6 ni. Doktor alhamdulillah jelas. Doktor memang okey je. Alhamdulillah, doktor saya daripada hari pertama sampailah ke malam ni dua-dua jelas kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Cik Aslam. Selamat datang. Tuan Ham, saya risaukan Tuan Ham ni, sahabat kita dari Kota Kinabalu ni. Kadang hujung tak nampak, tepi tak nampak. Tuan Ham okey Tuan Ham ni? Yang lain insya-Allah okey kot. Saya rasa sebab KK agaknya mungkin jauh kan. So dia sampai kat sana tu separuh page dah hilang agaknya lah. Okey. Okey. Okey jelas. Okey boleh Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nur Najwa KZ. Kamarul Zaman okey, maaf lambat. Okey, Puan Nur Najwa. Okey, selamat datang. Pagi tadi puan tak ada kan? Yang ada pagi tadi siapa Adik-beradik seorang lagi kan? Siapa apa nama? Saya lupa dah nama. Okey. So kita sambung bacaan Kita terus menyambung bacaan kita di muka surat 8. Iqra muka surat 8, Iqra 6. Masih lagi dalam topik yang sama. KK jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya risau kan KK je. Kalau KK okey, yang lain insya-Allah okey kan. Waalaikumsalam Puan Mariam. Waalaikumsalam. Baru ngam-ngam kita nak start baca. Okey. InsyaAllah kita sama-sama baca muka surat 8, Iqra 6 dengan hukum bacaan yang sama yang kita dah sama-sama baca pagi tadi, iaitu hukum bacaan iqlab. Nun mati bertemu ba ataupun baris 2 bertemu dengan ba. Dalam Al-Quran, Rasam Usmani cetakan Malaysia. Bila saya sebut Rasam Usmani cetakan Malaysia adalah cetakan Malaysia yang ada pengesahan COP KDN, Kementerian Dalam Negeri belakang tu okey. Begitu juga dengan Al-Quran cetakan Madinah, sana pun ada COP dia belakang. So dalam kedua-dua Al-Quran ni dia ada tanda ni lah, ada tanda mim kecil sebagai petunjuk bahawasanya berlakunya hukum iqlab kat situ. Okey, insya-Allah kita baca sama-sama. Ingat hati-hati, perkara yang berlaku kesilapan ialah apabila dikejapkan kedua-dua bibir. Okey. So bibir tu tak boleh kita kejapkan. Dia sekadar sentuh aja. Sekadar bersentuhan aja. Bibir kita, bibir atas, bibir bawah tu sekadar bersentuh aja dengan lembut, nipis, ringan. Jangan kita tekan-tekan. Jangan dikacip. Tidak sama dengan hukum bacaan mim bersabdu. Kalau mim bersabdu memang kita kena kacip bibir. Yang ni tak perlu kacip. Sekadar bersentuhan. Dengan sentuhan yang nipis, ringan dan lembut sahaja. Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama-sama kita baca فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. Okey, kat sini pertemuan pertemuan nun mati dengan ba. Kadang-kadang ada orang confuse hamzah dengan nun. Bukan hamzah dengan nun. Nun mati bertemu dengan ba. Nun ni adalah nun mati. Nun ni adalah nun mati disebabkan oleh berlakunya pertemuan dengan huruf ba, berlakunya hukum iqlab. Okey, dalam erti kata yang lain, berlakunya hukum iqlab kerana pertemuan nun mati dengan huruf ba. Bukan okey. Iqlab, bacaan hukum iqlab tu berlaku kerana adanya nun mati selepasnya diikuti dengan huruf ba. Bukannya hukum iqlab berlaku kerananya ada mim kecil. Ni pun saya dah jelaskan pagi tadi Sebab ramai yang ada kekeliruan sikit dekat situ. Kenapa iqlab? Sebab ada mim kecil. Bukan. Iqlab kerana nun mati jumpa ba. Mim kecil itu tandanya sahaja. Waalaikumsalam Puan Rosyadah, selamat datang. Baru kita baca satu ayat. Okey. So mim kecil itu adalah tandanya sahaja. Tanda bacaan. Untuk bantu kita memudahkan bacaan.
Hukumnya berlaku sebab nun mati bertemu dengan ba. Okey. Okey, kemudian kita ada apa lagi yang kita nak highlight kat sini? Jaga ta batna. Okey. Wa inaban wa qadba. Assalamualaikum. Tuan Tariq. Okey. Habba. Syekh Tariq. Habba 2 harakat ni. Habban. Asalnya bila waqaf dia jadi habba. Ini pun insyaAllah di masa akan datang kita akan hurai dalam topik mat nanti. Ni mat iwat nama dia. Okey. Kita baca, kita ulang sekali lagi. Sama-sama kita baca. Fa'ambatna fiha habba. Okey, seterusnya. Fakanat haba'an mumbatha. Okey. Fakanat, jaga ta mati topik kita dalam Iqra 4 dulu. Okey, nat. Okey. Jangan baca dengan NAT, nat. Ataupun jangan kita lantunkan nat. Nat bukan, ataupun NAT, nat pun bukan. Lidah tekan pada belakang gigi atas. Tekan sikit, lepaskan tekanan bersama dengan keluarnya sedikit hembusan nafas. Keluar angin sikit. Nat. Boleh dengar bunyi Nat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Bunga Lesari. Lama tak nampak nama puan keluar kat ruangan komen kita. Pagi mula pukul berapa, malam pukul berapa? Okey, pagi kita buat setakat ni Sabtu dan Ahad pukul 9. Malam pun pukul 9. InsyaAllah lepas ni saya ada satu pengumuman lagi nak kena buat. Habis kelas nanti insyaAllah saya ada satu lagi pengumuman yang saya perlu buat. Ada sedikit perubahan waktu. Dan saya nak mohon cadangan daripada tuan-tuan dan perempuan insyaAllah. Habis kelas nanti saya akan beritahu. Ada pengumuman terbaru insyaAllah. Berkenaan perubahan waktu. Dan juga kelas baru. Okay, insyaAllah nanti lepas habis kelas nanti kita bincang. Saya akan ni. Hams. Naam. Hams. Betul. Kita punya Syekh Tariq. Okey. Hams. Bersifat hams. Haba 4 harakat Okey, yang ini. Nun. Baris 2 tanwin bertemu dengan mim. Ini pelajaran kita di Iqra 5 yang lalu. Baris 2 bertemu dengan mim ataupun nun mati bertemu dengan mim. Ini idgham ma'al gunnah. Okey, kamil. Ini pun kita dah cerita itu hari. Macam mana nak cam? Adanya sabdu tamim. So, bacaannya tutup mulut, masuk ke dalam mim. Kenapa masuk? Kerana ia bacaan idgham. Kemudian ma'a berserta gunnah dengung. Kamil. Mana nak tahu kamil? Ada sabdu. So, bila sebut kamil, tekan pada mim tu. Ini tekan. Bibir kena kacip. Masuk dalam mim, tekan, dengung. Okey. Beza yang ini pula, nun mati jumpa dengan ba, tutup mulut juga. Cuma yang ini tidak dikacip bibirnya. Kedua-duanya dengung, kedua-duanya 2 harakat. Ini baris 2 jumpa mim. Ini nun mati jumpa ba. Kedua-duanya dengung. 2 harakat, 2 ke 3 harakat. Kedua-duanya mesti didengungkan 2 ke 3 harakat. Kedua-duanya dengung tutup mulut. Cuma perbezaannya ialah yang ini dengung kena dikacipkan bibir. Bibir tu kena kacip. Okey, bibir tu dikacip. Yang ini bibir tu sekadar sentuh aja. Okey, hukum yang berbeza. Ada sedikit perbezaan bacaan dengungnya kat sini. Kadang-kadang setengah orang baca sama je. Batha. Yang ini memang tekan pada mim. Yang ni jangan ditekan-tekan sama sekali. Jangan sesekali ditekan-tekankan bacaan tu. Okey, ini iklab. Okey. Memang dia punya persamaan dia, dua-dua kena tutup mulut, dua-dua didengungkan 2 ke 3 harakat. Bezanya ini ditekan pada mim, yang ini tidak ditekankan pada mim. Mim yang ringan. Bacaan dengung mim yang ringan. Okey, boleh Okey, kita sama-sama ulang lagi sekali. Fakanat haba'an mumbatha. Boleh tekan. Mum lembut. Mumbatha. Dia ada sikit dah lari. Ada sikit beza bunyi dia. Sekali lagi Fakanat haba'an mumbatha. Okey, boleh seterusnya. Okey. Rasulan yatlu alaikum. Okey. Baris 2 jumpa dengan ya. Baris 2 jumpa dengan ya. Ini topik kita di awal Iqra 6 Baris 2 jumpa ya, masuk ke dalam ya. Lai. Okey, ni kita dah cerita banyak kali Jangan tekan juga
Jangan lai, bukan lai, tapi lembutkan je. Lai ya ta mati. Ni Syekh Tariq dah bantu kita. Ni hams, sifat dia ada sedikit hembusan nafas. Yat, yat. Boleh dengar sikit bunyi angin keluar. Jangan sampai yat, yat. Yang tu tak kena. Kenapa tak kena? Sebab ta ni, dia walaupun dia bersifat hams, dia ada satu lagi sifat dia. Sifat. Dia bersifat syiddah. Oleh kerana sifat syiddah pada huruf ta, panjang ni dah detail dah ni. Ni patutnya dah sesi tajwid ni. Oleh kerana tu kita kena tekan sikit ujung lidah kita pada belakang gigi, lepaskan tekanan, baru keluarkan angin sikit. Okey. Tekan tapi angin keluar sikit. Okey, yatlu alai ya mati sebelum dia pada atas yalin kita dah cerita banyak kali dulu. Yaluna alaikum kum. Hati-hati jangan baca dengan kom. Bukan kom. Tu kom Melayu. Kum. Okey, sekali lagi. Rasulan yatlu alaikum. Okey, seterusnya. Wa ma yanbaghi lahum. Okey, nun mati jumpa ba ada tanda mim tu. Yang ba lahum, jaga hum bukan hum. Okey, hum. Wa ma yanbaghi lahum. Okey. Seterusnya. Ad'afan mudha'afah. Jaga. Do mati. Jangan dikeraskan do. Kalau kita keraskan do, mudah jadi lantunan. Bila dah terlantun bunyi do mati, dah jadi qalqalah dah. So kita dah tambah dah huruf qalqalah baru. Huruf qalqalah ada 5 je. Kalau kita buat qalqalah pada do, dah jadi 6 lah pula huruf qalqalahnya. Kita pula nak menambah, memandai-mandai tambah huruf qalqalah satu lagi kan. Jaga. Okey. Kerana bacaan kita mestilah berdasarkan kepada bacaan baginda Nabi SAW. So Nabi membacanya do macam tu. So kita wajib membacanya dengan bacaan yang sama. Okey, jaga. Pula kita nak jaga jangan cepat sangat bunyi A. Okey. Yang saya maksudkan dengan bunyi A cepat tu ialah bacaan A yang tidak sampai satu harakat. Ini pun kita dah cerita sebelum ni. Kita ulang balik malam ni. A wajib kita baca dia dengan kadar bacaan panjang satu harakat. So A. Do jaga jangan lantun. Kita cushionkan dia. Do lembutkan jangan salah. Okey, lantun dah jadi salah dah. Kita dah menambah pula sifat baru pada huruf do. Okey, pula jaga hati-hati jangan sampai cepat sangat. Okey, itu slow motion baris 2 jumpa mim. Dengung, tekan, lepaskan dengan baris dia. Famu. Okey. Ta marbutah bila waqaf dia bertukar bacaan menjadi bacaan huruf ha mati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Nur Nasuha. Selamat datang. Jumpa lagi kita malam ni 2 kali dah kita jumpa. Tadi Nur Najwa KZ ni kakak kakak ke adik Puan Nur Nasuha kan. Ni satu family ni KZ ni. Cik Kamal Zaman Okey. Okey, boleh So ta marbutah bila kita waqaf pada huruf ta marbutah bacaannya bertukar menjadi bacaan ha sakinah ha mati. Okey, fah. Jangan baca ada yang baca mudha'afat. Tu salah. Kalau ta maftuhah, ta sampan saya panggil ta mangkuk tu itu je. Tapi kalau ta marbutah, kita waqaf ataupun kita berhenti pada ta marbutah, bacaan ta marbutah ni bertukar menjadi bacaan ha sakinah ha mati. Okey, sekali lagi kita ulang. Ad'afan mudha'afah. Jaga. Sini satu. Sini tempat yang biasa berlaku kesalahan ni. Jaga cushionkan dha tu. Jangan okey, jaga lagi satu yang ni. Famu. Ad'afan mudha'afah. Okey, seterusnya. Qulubun yawma idzin wajifah. Okey, baris 2 jumpa ya. Bui masuk ke dalam ya, idgham ma'a berserta gunnah dengung. Naqis. Ni kita bacaan kita pada awal Al-Quran 6 Tak ada sabdu kan. So bui masuk dengan lembut aja. Jangan bui. Okey. Kakak. Okey, kakak. So Cik Puan Nur Nasuha adik.
Kakaknya Puan Nur Najwa. Lepas tu ada abang dia 2 orang rasanya kan. Alhamdulillah satu family join kita. Alhamdulillah. Syabas luar biasa. Okey. Okey. Kemudian baris 2 jumpa waw. Ini pun sama dengan ni. Baris 2 jumpa ya, baris 2 jumpa waw. Hukum bacaan yang sama. Idgham ma'al gunnah nakis. Baris 2 jumpa. So bacaan kita masukkan ke dalam waw. Masuk ke dalam waw. Ziu. Tapi masukkan dia dengan lembut aja, dengan lembut. Jangan ditekan. Sebab dia nakis tak ada sabdu. Ziu. Bukannya ziu. Bukan ziu. Ni bukannya bui, bukan bui. Okey, sebab terlalu yang amat ramai baca dengan bui yau. Nak idgham punya pasal. Dah jadi bui. Lembutkan dia je. Bui. Ni pun sama. Jangan kita baca dengan ziu. Kesilapan dia kat mana? Kesilapan pada sifat huruf lah. Sifat dia. Bacaan sifat ni. Ziu. Bukannya ziu. Kita jumpa lagi. Ta marbutah lagi satu, waqaf jadi ha mati. Okey. Bui dengan ziu. Kemudian kita ada waw lin di sini, waw lunak. Waw yang mati sebelum dia baris atas. Waw mati sebelumnya baris atas. Dalam Quran Rassam Usmani ditandakan dengan baris mati. So kalau waw yang ada baris mati senang, itu waw lin lah, waw lunak lah tu. Kalau waw yang tak ada baris, waw mati yang tak ada baris itu waw mat. Kena panjangkan bacaan huruf sebelumnya. Waw mati yang ada baris mati terus merujuk kepada waw lin, waw lunak. Okey. So waw ada 3 kategori, waw dan ya. Okey, waw dan ya. Waw dan ya dia ada 3 kategori. Yang pertama, waw dan ya yang berbaris hidup. Atas bawah depan waw wiwu ya yiyu. Tu yang pertama. Yang kedua, waw ya yang mati tapi tak ada baris mati. Itu adalah merujuk kepada waw dan ya mat. So dia memanjangkan bacaan huruf sebelumnya. Waw dan ya mati tapi tak ada baris mati, tak ada tanda mati atas dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, waw dan ya mati tapi ada baris mati. Okey, ada baris mati, itu adalah waw lin, waw lunak. So lunakkan dia yauma. Tak nak baca dengan yauma. Qulubun yauma. Lunakkan sikit. Qulubun yauma. Sama juga dalam bacaan surah Fatihah kita ada kan, Maliki yaumiddin. Jangan dilajukan, jangan dikeraskan. Maliki yaumiddin. Tak adalah lunaknya. Tak adalah sifat lunak pada ya tu. Kan? Tak adalah sifat lunak pada ya tu. Sedangkan ya tu adalah ya lunak, ya lin. Okey, sekali lagi kita ulang. Qulubun yauma idzin wajifah. Okey. Boleh follow seterusnya. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Okey. Kita jaga dalam sabdu kalla. Tekan lepas Kemudian nun mati jumpa dengan ba, nun mati jumpa ba. Berlakunya hukum iklab tadi, tutup mulut, dengung 2 harakat dengan lembut. Apa yang lembut? Sentuhan 2 bibir tu lembut. Ini tanda dia ada mim. Kemudian nun sabdu. Ni tekan pada nun. Zan. Tekan. Zan. Kemudian dengung. Lepaskan. Ada 3 step. Nun sabdu Zan. Dengung. Lepaskan. Okey. Kemudian ta marbutah lah sekali. Kita wakaf pada ta marbutah. Tukar menjadi ha. Sakinah. Okey, kita baca sama-sama. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali lagi. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Seterusnya. Wa ma adraka mal hutamah. Sini tak ada bacaan dengung Cuma jaga ni 4 harakat, jaga jangan kurang dan jangan lebih. Ra 2. Kemudian ta marbutah lah sekali. Sekali lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Jaga, lupa saya nak sebut tadi ada dal mati. So qalqalah ad. Jelaskan qalqalah ni Kadang-kadang qalqalah ni ada satu isu yang timbul, ialah qalqalahnya bunyinya hampir tidak kedengaran.
Wa ma adra. Tu tak jadi. Kadang-kadang ramai di kalangan kita, qalqalah dia tu antara bunyi dengan tak bunyi. Tenggelam timbul bunyinya. Ramai yang baca macam tu. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dal itu adalah huruf yang ada baris. So, saya bagi ibaratnya, kalau A tu kita baca dengan volume 50, qalqalah pada huruf dal tu pun volume dia 50. Kadang-kadang ada orang, bila qalqalah tu dia punya pelan sikit volume dia. Ramai yang baca macam tu. Terutamanya di kalangan yang bertalaki dengan saya kan. Saya kumpul balik pengalaman itu, so saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. So itu biasanya kesalahan yang biasa berlaku apabila jumpanya huruf ba, jim, dal, ta dengan qaf, qalqalah. Ada bunyi lantun, ada ajab, aqaq. Okey. Lantunan tu kadang-kadang bunyinya hampir tenggelam timbul. Kadang-kadang bunyi tu macam bunyi tak bunyi je. Kena hati-hati. Okey, sebab huruf tu adalah huruf yang berbaris. Saya pernah sebut dulu kan, baris dalam Al-Quran ada 2. Baris hidup, baris mati. Baris hidup ada 3, atas bawah depan, babi, buta, titu, a, i, u. Baris mati ni lah baris mati. So bilanya huruf qalqalah tadi, ba, jim, dal, ta dengan qaf berbaris mati, so dia ada lantunan dia. Ada lantunan dia, sifat qalqalahnya. So dibunyikan dengan bunyi yang sama. Maksudnya dari segi volumenya. Volumenya kena kita bunyikan dengan bunyi yang sama dengan huruf yang berbaris hidup. Okey. Sebab kesalahan banyak berlaku bila huruf qalqalah tu bunyinya tak berapa jelas. Okey. Tak berapa jelas bunyi qalqalah. So jelaskan bunyi dia. Adra. Ad. Okey. Seterusnya. Pergi pada ayat berikutnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Okey, sini kita jaga jaza 4, ada misai Jaza 4, kalau lepas misai ada sabdu, lepas misai ada baris mati, baru dia jadi 6. So ini za ni 4 Kemudian ni asalnya hamzah ni baris 2. Asalnya ni baris 2 an. Tapi disebabkan selepasnya adanya huruf ba, baris yang keduanya dibuang diganti dengan mim. So ulama dah bantu kita banyak dah kat sini. Para qurra sekalian dah bantu kita dah. Nak guide kita dah. So kalau kita terlepas pandang ataupun lupa ataupun tak sempat nak cam bagi 2 jumpa ba, so ulama dah guide dah bubuh tanda mim dah kat situ. Menggantikan baris yang kedua. So jadi kita baca dengan baris 1. Tutup mulut dengung. Mim 2 harakat. Bima. Okey, jaga ain ain macam biasa. Jangan dikeraskan. Jangan springkan dia. Ada bunyi bereko sikit. Malun. Okey. Sekali lagi kita baca. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Okey, seterusnya. Ulaika fi dhalalim ba'id. Okey. Satu harakat aja sebab waw tak pakai. Kenapa waw tak pakai? Adanya tanda bulat atas tu. Huruf yang ada tanda bulat, saya panggil cincin ni, huruf yang ada cincin ni ataupun ada tanda bulat ni, huruf tu adalah huruf ziyadah. Harfu ziyadah. Dalam tulisan kena ada dan ada fungsi dia. Dari segi bacaan je tidak dibunyikan dan tak ada fungsi. Dia tak ada bunyi dan dia tidak memanjangkan bacaan. So satu harakat aja. La 4 sebab ada misai La ika. Kemudian jaga kat sini lah. Ni baris 2 ni. Asalnya baris 2 ni. Jumpa ngabar, tapi bila sebab baris 2 jumpa ngabar jadi hukum iklab, ulama buang baris yang kedua gantikan dengan mim. Nak bagi tahu asalnya bacaan dibaca dengan lin, tapi sebab lepasnya ada huruf ba, macam dibaca dengan baris 1, tutup mulut dengung. Limba. Kemudian kita waqaf pada huruf da. Waqaf pada huruf da dah dibaca dengan baris mati, baris sukun, dia jadilah huruf qalqalah. Datanglah padanya sifat qalqalah. Id. Okey? Jaga qalqalah. Jelaskan qalqalah tu. Jangan macam yang saya sebut tadi, ba'id. Kadang bunyi tak bunyi je. Sebab huruf qalqalah ni dia ada sifat dia, insya-Allah akan datang kita terangkan dengan lebih lanjut insya-Allah. Secara ringkas yang saya sebut, huruf qalqalah ni dia jahar dan syiddah. So kena jelas bunyi lantunan situ. Bunyi dia solid. Kata guru saya, huruf qalqalah tu solid bunyi dia. Id. Jelas. Jangan id. Tak jadi. Jelaskan bunyi dia. Id. Lantunan tu Okey, sekali lagi kita ulang. Ulaika fi dhalalim ba'id.
Okey, jaga i, lupa nak sebut tadi. I, jangan kita keras. Kerana setengah orang i tu ditekan. Ba'id. Jangan tekan. I tu lembut je. Ba'id. Keluar bunyi i tu daripada tengah halkum, tengah leher. Ba'id. Sekali lagi. Satu harakat Ulaika fi dhalalim ba'id. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Muhammad Aidil. Okey, satu family dengan Puan Nur Nasuha, Puan Nur Najwa tadi kan. Okey, alhamdulillah. Cik Muhammad Adli okey. Selamat datang. Okey. So ada 3 beradik lah kan, 3 family Okey, seterusnya. Kullu ummatin bi rasulihim. Okey. Kita nak jaga kat sini. Okey, ada 2 sabdu. Sabdu pada lam, tekan dan lepas. Kullu. Okey. Sabdu pada mim. Ni kita dah bincang dulu Iqra' 5 yang lalu. Wajibul gunnah, wajib dengung. Tekan pada mim, dengung, lepas. 3 step. Yang ni 2 je. Kalau sabdu pada huruf selain nun dan mim 2 step. Tekan, lepas. Kul. Tekan, lepaskan. Lu dengan baris dia. Kalau sabdu pada huruf mim dan nun, tekan dulu. Tekan kacip dulu bibir. Kemudian dengung. Kalau mim sabdu, dengung, tutup mulut lah. Step pertama, tekan pada mim, tutup mulut. Step kedua, dengung. Lepaskan dengan baris dia. Okey. Kemudian ni baris 2 ni. Jumpa dengan ba ni. Baris 2 jumpa dengan ba ni. Berlakunya hukum iklab kat sini. Okey. So kita baca dengan baris 1, tutup mulut, dengung 2 harakat. Bi. Cuma jangan tekan. Yang ni bibir tekan. Kacip bibir. Yang ni bibir sekadar sentuh je. Touch aja bibir tu kan. Okey, jaga him. Tak nak him him, Melayu punya him. Kan him, tak nak him tapi him. Okey, sekali lagi kita ulang. Kullu ummatin bi rasulihim. Okey, seterusnya. Wa huwa waqi'um bihim. Okey, bagi dulu jumpa ba Ki'um. Okey, bunyikan dia tu satu harakat dulu. Jangan cepat sangat nak masuk mim. Tak nak baca wa ki'um. Tak cukup satu harakat. Ki'um, bukan tu kita bunyikan, reserve sikit bunyi dia tu biar bunyi dia dulu kadar satu harakat. Satu harakat. Jangan kurang, lebih pun tak boleh. Okey, ngam satu harakat. Wa ki'um. Bukannya wa ki'um, bukan ki'um. Itu dah 1/3 harakat kot kan, ke 1/4 harakat dah. Okey, ki'um. Okey, boleh jelas bunyi dia. Sekali lagi. Wa huwa waqi'um bihim. Okey, seterusnya. Ayat berikutnya. Okey. Boleh follow saya harap tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat. Okey, ada rakan-rakan yang baru join kita ke malam ni? Kalau ada, mungkin boleh komen kan. Boleh kita sama-sama ucapkan selamat datang. Kalau ada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang baru first time join kita, kita ucapkan selamat datang. Okey, seterusnya okey, ayat berikutnya. Wallahu ra'ufum bil ibad. Okey, ni kita baca masa Iqra' 5 yang dulu kan. Huruf lam. Bacaan lam pada lafzul jalalah. Huruf lam pada nama Allah yang agung. Lam pada nama Allah dibaca dengan tebal sekiranya sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. So kita baca dengan wallah. Boleh follow, alhamdulillah. Terima kasih Puan Syada. Okey, terima kasih. Puan Syada je ke boleh follow? Yang lain boleh follow ke? Okey, sunyi je malam ni. Kan? Okey. So, lam pada lafaz nama Allah dibaca dengan tebal kerana sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Bila sebut lam tebal, maksudnya lidah kita tu mesti menyentuh kawasan gusi lah. Sebab itu makhraj lam. Sebab kerana ada yang membaca lam, baca wallah ni, lidah dia tak sentuh gusi. Kalau tak sentuh gusi tu bukan lam lah namanya. Maksudnya kita tak touch makhraj lam. Tak sentuh pun, tak masuk rumah lam.
Wallah. Tak jadi. Dia kena sentuh. Okey, sentuh. Cuma beza saya tunjuk sikit Tunjuk. Okey. Katalah ni kita punya lidah. Okey, lidah kita, hujung lidah. Kalau lidah yang nipis, lam yang nipis. Lam nipis, lam tarqiq dia panggil bacaan lam tarqiq. Hujung lidah secara saya sebut secara tajam je lah. Okey, kita tajamkan hujung lidah ni sentuh pada kawasan gusi. Contoh bacaan kita bismil kan. Tapi bila lam tebal, lidah kita epit sikit jadi macam tu. So kita akan baca wallah. Kalau macam ni tak jadi. Kalau macam ni dia akan jadi wallah. Tu lam nipis. Tak betul bacaannya. Okey. Huruf lam pada nama Allah dibaca dengan tebal. Kalau sebelumnya berbaris atas, ada huruf baris atas atau berbaris hadapan. So macam mana bentuk lam tu lebih kurang macam ni lah. Dia akan sentuh macam ni. Tapi sentuh kawasan rumah lam. Mesti sentuh rumah lam. Sentuh kawasan gusi tu, gusi atas. Wallah. Okey, Puan Fazlianti demam. Okey, syafakillah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan. Terima kasih. Walaupun demam, join kita juga malam ni kan. Puan Fazlianti Rosli. Okey, ada. Okey, syafakillah Puan Cik Ahmad Sufian. Okey, lama juga tak nampak Cik Ahmad Sufian ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa, lambat nanti boleh tengok balik rakaman insya-Allah. Okey, so jaga lam tu lam tebal Okey, kena tebal dan mesti sentuh rumah lam, makhraj lam. Kat mana? Kawasan atas gusi sikit tu lah. Okey. Kawasan ada gusi atas tu Okey, sini hukumnya. Baris 2 jumpa ba, fum. Jaga. Kita bunyikan fu tu satu harakat dulu. Fum, bukannya fum. Sama macam yang tadilah. Jangan cepat sangat fum, tapi fum, fum. Okey. Terkeluar. Okey, tak apa. Tak apa Cik Muhammad Azli, tak apa. Okey. Wallahu ra'ufum bil ibad. Okey, jaga lantunan qalqalah last sekali. Wallah, lam tebal. Bukan wal. Jangan juga waw. Lidah tak sentuh gusi. Hati-hati. Lidah mesti sentuh gusi, makhraj lam kat situ. Wallahu ra'ufum bil ibad. Okey, seterusnya. La fi dhalalim ba'id. Okey, kita baca sekali je lah boleh La nasfa'an bin nasiyah. Okey, boleh La jaga sin, sofir, desir. Nasfa. Jangan cepat sangat bunyi sin tu. La nasfa. Bunyikan, jelaskan bunyi desir dan pada sin tu. Okey, jumpa dengan ni. Ni kelabnya. Tekan pada nun. Bin. Dua dengung sini Satu dengung. Bagi dua jumpa ba. Iklab. Satu lagi dengung nun sabdu. Wajibul gunah. Ini tekan pada nun. La nasfa'an bin nasiyah. Okey, seterusnya. Ma lam ya'zam bihillah. Okey, boleh setakat ni InsyaAllah okey kan. Semua dah tera-tera ni. Okey, insyaAllah. Kita ke muka surat 9. Okey. Masih lagi topik yang sama, ikhlab. Masih lagi dalam topik yang sama. Cuma ni ayat dah lebih panjang lah. Okey. InsyaAllah jom kita baca sama-sama Saya zoom sikit lagi. Okey, besarkan sikit. Okey, muka surat 9, Iqra' 6. Masih lagi topik yang sama. Okey, kita wakaf kat sini walaupun tak ada bulat ni, kita wakaf kat sini. Okey, kita baca ni ayat, kita baca sebagai satu ayat, ini kita baca sebagai ayat yang kedua. Okey. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Okey, jaga so mati. Fasbir. Ingat ada 3 huruf yang berdesir. Tadi sin. Tadi kita jumpa sin la nasfa. Satu. Yang kedua sod. Fasbir. Jangan cepat sangat. Jangan fasbir in. Fasbir. Tak sempat bunyi berdesir pun pada sod tu. Jaga sin berdesir. Satu lagi huruf zai. Sin, sod dengan zai. Jaga. Ini huruf yang kena desirkan dia.
terutamanya bila dia berbaris mati ataupun berbaris sabdu. Kena jelaskan, panjangkan sikit bunyi desir ni, jaga 3 huruf ni. So, cuma desir yang ni, sin desir dia nipis. La nas, bismi, nasta, musta. Yang ni desir dia gemuk sikit lah. Fals, bir. Fals, bir. Ro nipis. Saya rasa tadi saya ada sebut kan, ro ni special. Ada waktunya dibaca tebal, ada waktunya dibaca nipis. Okey. Dalam ayat ni insya-Allah akan datang kita terangkan masa bila tebal, masa bila roh jadi nipis. Tapi untuk kali ni kita bagi tahu terus straight je. Roh dalam ayat ni dibaca dengan nipis. Okey. So baca bir, bukannya bir. Okey. Kalau kita baca fals bir, roh tu baca roh tebal. Bir. Roh di sini dibaca dengan nipis, bersifat roh nipis. Roh tarqiq, bukan roh tafkhim. Roh tafkhim tebal. Tebal bunyi dia bir. Okey. Sedangkan sini roh nipis. So bir, fals bir. Dengung. Inna. Okey, jaga. Bagi 2 jumpa waw. Kum hak. Ha tekan pada huruf qaf dulu. Qaf ada sabdu. Tekan dan lepaskan. Hak kum was. Jaga. Ada sin lagi. Sin was. Tar. Rin. Tar. Okey, ini pun kita dah terang panjang lebar. Kelompok yang lepas. Taghfir, roh nipis. Ni saya tak pasal sebut sebab kadang-kadang ada di kalangan kita, di kalangan orang kita lah baca roh tebal. Fir, tu roh tebal. Fir, baru betul. Roh nipis. Fir, bukannya fir. Okey, lidham, nun mati. Sorry, ini baris 2 jumpa ba. Ini bacaan iklab kita. Zambik. Okey, boleh Okey, sekali lagi kita baca. Fals bir. Okey, fa, so, fals. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Okey, harap jelas Perhatikan macam mana saya bunyikan dengung, macam mana saya bunyikan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf mati tu Okey, seterusnya. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Wasab, tekan pada ba sabdu. Sab bih, ha pedas bih. Saya 9 tahun. Oh, baru 9 tahun. Okey. Hebatlah anak-anak muda ni. 9 tahun. Okey. Bayi-bayi anak saya lah Okey. Bih. Jaga kadang ada baca bih. Wasabbih. Ramai juga yang baca macam tu. Hati-hati. Ba bawah bunyi dia bi. Jadi bi, bih. Bukannya bih. Hati-hati. Jangan terbabas kat sini. Ramai yang terbabas. Wasabbih. Bukan bih tapi bih. Ha pedaskan. Ada musa nafas yang keluar. Bih. Biham. Bukannya biham. Biham kita dah tukar ha bulat, jaga. Bih bukan beh. Lepas tu biham bukannya biham. Biham di rabbika sabdu. Bil ashyi. Shi wajib tekan daripada ya sebab ya bersabdu. Shi wal bil ashyi wal qalqalah ka. Asalnya 2 kan, sebab kita wakaf kita panjangkan dia jadi 4. Ro kat sini ro tebal. Okey, ro tebal. InsyaAllah nanti akan datang. InsyaAllah dalam sesi tajwid yang saya plan nak buat akan datang nanti. Kita akan terangkan masa bila ro tu dibaca tebal, masa bila ro tu dibaca nipis. Ni ro nipis. Tadi kita jumpa fir, bir, tu nipis. Ini tebal. Kar, bukannya kar. Itu ro nipis. Di sini ro dibaca tebal. Kar. Okey. Jaga roh tebal Sekali lagi kita ulang. Muhammad Adli. Itulah hebat kita punya peserta kan. Peserta paling muda lah. Dahsyat tu kan. Okey. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Okey, boleh follow seterusnya. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Okey, nun mati jumpa ya.
yah. Yah, bukan yah. Ni ha mati yah. Dihi mim. Nun mati jumpa ba. Dengung iklab kita. Mim ba. Tutup mulut dengung. Tutup mulut dengung. Bibir sentuh je. Jangan tekan. Dillahi. Okey. Kemudian ada kaf. Sabdu. Zakka. Tekan Sekali lagi. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Jaga makhraj za, taza, bukannya taza. Nah, taza ujung lidah taza, tazakka, bukannya taza. Okey, afala tazakkarun. Okey, seterusnya. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Okey, sini tak ada bacaan iklab tapi kita ada mim mati jumpa ba. Mim mati jumpa ba. Okey, Syafaqillah, Sis Fazlianti, amin, Allahumma amin. Sama-sama kita doakan sahabat kita sembuh. Dikurniakan kesihatan tubuh badan insya-Allah. Mim mati jumpa ba yang saya tunjuk awal tadi. Ikhfa syafawi. Pagi tadi pun saya ada tunjuk. Mim mati jumpa ba, pelajaran kita di Iqra 5 yang lalu. Mim mati jumpa ba dinamakan hukum ikhfa syafawi, tapi bacaannya sama sebiji 100% sama dengan bacaan nun mati jumpa ba ataupun baris dua jumpa ba. Iaitu tutup mulut dengan 2 harakat dengan sentuhan bibir yang lembut, ringan dan nipis sahaja. So, cara dengungnya sama. Cuma sebab dengung je berbeza. Ini mim mati jumpa ba. Yang ni nun mati jumpa ba ataupun baris 2 jumpa ba. Ni baris 2 jumpa ba. Tapi cara bacaan dengungnya sama sebiji. Bibir kita jangan tekan. Lembut aja. Bukannya biza. Okey. Baris 2 jumpa hamzah. Yang ni tak ada dengung Min. Itu izhar. Min, il, min. Izhar, izhar. Min, il, min, in. Ni semua izhar. Kena zahirkan bunyi nun mati. Zahirkan bunyi baris 2. Tak ada dengung. Min, il, min, in, hum. Ni pun izhar juga. Izhar pada mim. Hum, il. Okey. Nun sabdu dengung. Zun. Tekan dengung Sekali lagi kita ulang. Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Okey, seterusnya. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ. Okey. وَمَا جَعَلَ ada zai mati. Ingat saya sebut tadi huruf yang berdesir, huruf desir ada 3. Sin, sod dengan zai. Dah jumpa dah zai. So desirkan dia. Okey, dalam kitab tajwid disebut desiran seperti lebah. Saya pun lebah dalam kitab tajwid disebut macam itulah. So desirkan zai. Azwajakumul la demi 4 harakat. Okey, sebenarnya kat sini sini ada isu sikit sebenarnya. Kalau ikutkan dari segi penulisan ni, hamzah di atas huruf ya. Hamzah di atas huruf ya ni kan. So bila hamzah di atas huruf ya, maka i itu dibaca dengan 1 harakat. Kalau hamzah sebelum huruf ya, barulah i itu dibaca 2 harakat. Tapi saya dah refer ayat ni dalam ayat Quran. Sebab ni petikan ayat Al-Quran ni. Ayat yang sebenar ialah hamzah tu duduk sebelum ya. Hamzah tu duduk sebelum. Sebab tu tadi saya baca 2 harakat. Kalau kita follow exactly dalam ni, kita kena baca i tu 1 harakat lah. Sebab hamzah tu duduk di atas huruf ya. So ya tu tak jadi huruf mat. Dia akan berlaku huruf mat bila ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. So kalau hamzah tu duduk sebelum ya bagi bawah, ya i tu dibaca 2 harakat. Tapi saya baca 2 harakat kenapa? Ayat yang sebenar ialah i ni 2 harakat. Sebab hamzah tu sepatutnya dia ke kanan sikit sebelum ya. So sini mungkin typing error sikit lah kot ada typing error. So kita terpaksa abaikanlah ayat penulisan ni. So bayangkan hamzah tu duduk sebelum ya. Sebab saya dah refer ayat yang sebenar dalam Al-Quran. Hamzah tu duduk sebelum ya. So i tu dibaca 2 harakat. Okey, kemudian kita jaga tu zahiruna min. Izhar min tak dengung. Yang ni dengung. Min hunna. Okey, min tak dengung izhar, yang ni dengung. Min hunna tekan mim. Ni tekan pada nun dengung, tekan pada mim dengung. Okey, boleh Sekali lagi kita baca.
Wa ma ja'ala azwa. Okey, ingat desirkan di sini. Sekali lagi. Wa ma ja'ala azwajakumul laitu dhahiruna minhunna ummahatikum. Okey, seterusnya. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Okey, fi 4 rakaat ada misal fi qalqalah nal ardi wa hum, mim jumpa mim idgham syafawi. Okey, mudah tengok mim ada sabdu. So tutup mulut, tekan, dengung. Hum, nun mati jumpa ba, tutup mulut juga, dengung juga tapi tak tekan. Okey, jaga sebelah-sebelah je ni. Tak hati-hati, dua-dua kita tekan, dua-dua kita kacip bibir. Hum mim. Kalau tak hati-hati. Jaga. Yang ni tutup mulut, dengung 2 harakat, bibir kacip. Yang ni tutup mulut, dengung 2 harakat, tak kacip bibir, lembut aja sentuh. Wa hum mim. Okey. Ba'di ghalabihim, bukan him, bukan him, jaga him. Sayaghin yaglibun. Okey, sekali lagi kita baca. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Seterusnya. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin. Oh, saya tersilap pula. Baris 2 jumpa mim saya jumpa. Ingat ke baris 2 jumpa waw tadi? Okey, sorry. Okey, yang ni nun mati jumpa waw. Mim wa, yang ni baris 2 jumpa mim. Yim, tekan pada mim, tutup mulut tekan dengung. Yang ni tutup mulut tak tekan dengung. Okey, sekali lagi Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Min waliyyin min ba'di. Okey, boleh Okey, seterusnya. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Okey, ada 2 ikhlab kat sini. Bagi 2 jumpa ba, bagi 2 jumpa ba. Okey, bagi 2 pada kaf bagi 2 jumpa ba, 1 ikhlab, bagi 2 jumpa ba lagi pada huruf ha ni. Yang kedua ikhlab. Okey, sekali lagi. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Okey, kita pergi pada page yang terakhir malam ni insya-Allah Yang ni simple aja. Yang ni saya nak habiskan topik ikhlab ni. So pagi esok 9 pagi kita masuk topik baru kita habis. Ni topik baru insya-Allah pagi esok muka surat 11. Okey, itu topik yang baru. Okey, kita habiskan page ni malam ni. InsyaAllah habiskan topik ni. Okey, ni ulang kaji je ni. Sekadar untuk ulang kaji ni. Ni tak ada kaitan dengan bacaan ikhlab pun. Dan dia bukan dalam bentuk ayat. Dia bentuk kita baca dia. Ini kita baca dia tak pakai kaedah waqaf lah. Sebab kita baca dia dalam perkataan kalimah-kalimah. Okey, so kita tak gunakan kaedah waqaf Okey, ulang kaji je ni Okey, sama-sama kita habiskan page ni insyaAllah. Auzi'ni. Zi'ni. Auzi'ni. Wahayyi lana qurrata a'yunin. Seterusnya. Ayyul hizbaini awazanuhum. Okey, sini ada confuse Ada 2 waw. Mudah je kaedah dia. Huruf yang tak ada baris, huruf yang tidak berbaris tidak memberi kesan pada bacaan. Tiada makhraj huruf, tiada bunyi. Okey, so awwa. Pakai waw ni lah. Terus tekan pada waw sabdu. Awazanuhum. Waw yang pertama yang kosong ni tak pakai Seterusnya. Manasikakum. Okey. Yu'jizuna. Ya'juja. Ma'juja. Hamzah keraskan lagi. Ma'juja. Al-afidati. Ilahahu hawahu. As-salatu waz-zakatu. Min mudghatin.
falillahil makru al-muzammilu yu'jibuka fa'wu ilal kahfi wal munkhaniqatu wa yastanbi'unaka fi bahril lujjin la tulhihim wala amina. Okay, jaga la 4 a 6 sebab apa beza? La ada misai, a pun ada misai tapi diikuti dengan sabdu. Tu beza dia. Okey. Sebab tu nama hukum dia berbeza. Kadar bacaan panjang dia berbeza 4 dan 6. Okey. Seterusnya, syana'anu qaumin. Ni pun hati-hati. Kadang ramai baca dengan kaumin. Jaga qaumin. Seterusnya yang terakhir, jannatul ma'wa. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita berpisah malam ni, ada pengumuman penting saya nak bagi tahu. Okey, yang pertamanya ialah duka cita dimaklumkan. Okey. Kelas malam kita pada hari Isnin, satu hari lagi kita terpaksa off kan sebab mulai minggu depan hari Isnin malam tu saya ada sesi talqin musyafahah lagi satu. Okey. So saya nak maklumkan hari Isnin pun kita terpaksa off kan. So maksudnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat malam dah tak ada kelas lagi lah mulai minggu hadapan. Sebelum ni yang memula dulu Khamis, Jumaat aja. Kemudian minggu lepas Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Minggu depan Isnin pun dah ada orang book untuk sesi talqin musyafahah. Okey. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat malam tiada kelas sesi FB live kita. So yang ada setakat ni ialah Sabtu 9 pagi. Hebat. Kita sama-sama hebat insyaAllah Muhammad Aidil. Kita yang kelas kita yang sekarang ni, tadi siapa tanya soalan tadi pasal kelas jazakallah. Wa iyyakum wa iyyaka. Syekh Tariq wa iyyaka. Siapa tanya saya tadi masa tadi? Puan Bunga Lestari Okey. So terima kasih banyak doktor. Alhamdulillah. So mulai minggu hadapan, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, malam weekdays dah tak ada kelas lagi dah. Okey, yang pertama. Yang kedua, itulah saya nak bincang ni. Saya nak mohon cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ni kelas kita yang tak berubah, yang kita masih kekalkan ialah Sabtu dan Ahad. Sabtu 9 pagi, Ahad 9 malam. Terbalik sekejap. Sabtu 9 pagi dan juga 9 malam, Ahad 9 pagi dan juga 9 malam. Macam hari ni dan esok insyaAllah. Okey, so Sabtu Ahad ada 2 sesi lah. 9 pagi dan juga 9 malam, Sabtu dan Ahad. So untuk weekdays ni, untuk weekdays disebabkan oleh kerana kita tiada lagi sesi kelas malam sebab saya perlu attend sesi talqin musyafahah one-to-one ni. Okey. Saya rasa sangat berat hati sebenarnya untuk offkan semua kelas tu. So saya rasa saya nak gantikan juga kelas tu. Cuma saya ada 2 cadangan sekarang ni. Sama ada saya buat kelas gantian tu pada sesi pagi 9 pagi ataupun petang lepas asal 5 petang. So saya mohon cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau siapa yang setuju untuk buat pagi, boleh tak komen pagi apa? AM boleh tak komen, ruang komen. So saya tengok undian siapa yang banyak. So insyaAllah kita akan mungkin pagi esok kita boleh berdasarkan pada undian malam ni. Mungkin pagi esok saya boleh buat pengumuman sama ada saya gantikan pada sesi pagi 9 pagi pada hari weekdays Isnin sampai Jumaat, ataupun kita buat petang lepas asar 5 petang. So kalau tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat yang rasa prefer pagi pukul 9 boleh tak komen AM. Kalau prefer petang 5 petang boleh tak komen PM. So nanti dah habis live nanti saya akan kira. Okey, Puan Nur Najwa petang boleh tak komen PM. Terima kasih adik Muhammad Adli, adik pakai anak saya ni. Terima kasih juga Puan Nur Nasuha, terima kasih banyak Cik Aslam. Boleh tak sebelum kita stop malam ni, kita buat undian sikit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan prefer pagi, boleh tak komen AM. Kalau prefer petang, boleh tak komen PM. Okay. So habis sesi live ni saya akan kira undian. So pagi esok insyaAllah kita boleh umumkan. Ni untuk weekdays, untuk menggantikan kelas
Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, sesi pagi, sesi malam yang kita terpaksa batalkan tu. Petang. Oh, adik Aidil showkan petang. Puan Mariam pun petang. Puan Nur Nasuha pun petang. Okey, ramai petang ni. Boleh saya dapat lagi. Kita ni kalau ikut ni, gambar mata kat atas tu ada 21 orang yang live dengan kita ni. Petang juga. Oh, okey. Puan Nur petang. Oh, Puan Dursia. Okey. Petang, tahu ramai suka petang Oh, saya ingat ke ramai suka. Puan Fazlianti pun suka petang juga. Oh, okey. Alhamdulillah. Oh, majoriti petang ni. Oh, Puan Nur Najwa PM. Petang. PM tepi juga Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey. Okey. Puan Nur Nasuha PM. Okey. Oh, Puan apa ni? Skylin. Oh, first time nampak nama Puan. Saya nak sebut macam ni Skylin PM juga. Doktor sudah bila-bila boleh, alhamdulillah. Oh, adik-adik banyak orang kali PM ni. Oh, Puan Rosyada pagi. Seorang pagi. Ada tak lagi yang boleh ni lagi? Okey. Kita bagi masa lagi berapa? 30 saat Saya buka undian ni 30 saat. Sambil saya ni. Okey, insya-Allah pagi esok kita akan bertemu pada pertemuan kita yang saya tulis sikit. Esok insya-Allah masuk kelas kita yang ke-47. Okey. Di samping tu kalau boleh bagi undian sikit, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang masih lagi ada bersama kita dalam sesi live ni, ramai dah kerja, ya betul. Saya faham ramai dah kerja. Tu saya nak tengok undian terbanyak. So tuan-tuan dan puan-puan yang tak berkelapangan, mungkin boleh tengok rakaman lepas tu. Sebab kita akan, bila kita tak dapat nak penuhi permintaan semua, so kita akan cuba meraihkan permintaan majoriti. So yang tak berkelapangan, so insyaAllah boleh tonton sesi rakaman lah kot lepas pada tu. Macam tu. Okay, setakat ni Sabtu dan Ahad insyaAllah tak ada perubahan masa. Setakat ni insyaAllah, mudah-mudahan kita doakan tak ada perubahan lah. Sabtu dan Ahad 9 pagi dan juga 9 malam. So 2 kali lah. So Sabtu Ahad kita akan bertemu selama 4 kali. Cuma untuk nak gantikan kelas weekdays malam Isnin sampai Jumaat tu, so saya ada 2 pilihan sekarang ni. Weekdays pagi pukul 9, sebab saya free masa tu. Saya 7.30, 8.30 tu saya dah ada sesi talqin musyafahah one to one. 7.30 pagi. Tu secara online. So 8.30 habis, saya rehat kejap. Sarapan ke apa, minum air dulu. So pukul 9 kita boleh start live. Kalau nak sesi pagi lah. Petang, lebih kurang pukul 5 lah. Kita habis solat asar, kita boleh buat sesi live insyaAllah. Mungkin dalam, tengoklah. 40 minit ke 50 minit sejam ke kan. Ataupun kalau yang mungkin memandu ke, mungkin boleh tonton. Tapi tonton masa drive bagi pula Okay, ada lagi yang boleh bagi undian. Okay, insyaAllah esok pagi kita masih lagi dalam ikut 6. PM banyak. Oh, banyaknya PM. Okay, kita sambung esok pagi muka surat 11 okay. Muka surat 11. PM Okay, tak apa. Mana yang belum sempat ni, nanti mana yang nak fikir boleh fikir dulu. So boleh teruskan komen. Sebab dah habis live pun kita masih lagi boleh komen kan. So buat masa sekarang ni majoriti vote untuk petang kan. Setakat ni cuma saya tengok sini, Dr. Sudah tak kisah pagi petang. Puan Rosyada prefer pagi. Setakat ni saya rasa Puan Rosyada seorang je yang prefer pagi. Yang lain majoritinya sokong petang. Okay. Okay, so kita tunggu lagi. Mungkin ada lagi yang belum komen. Okay. Ataupun mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita yang tak sempat join kita dalam live malam ni. So dia orang mungkin tengok lepas pada ni, tengok rakaman. So bagi tuan-tuan dan perempuan yang tengok rakaman kita lepas pada ni pun, saya sangat mengalu-alukan untuk komen. Sama ada pagi, komen AM, pagi pukul 9 untuk weekdays. Ataupun petang, pukul 5 petang, komen PM. Nanti saya akan kira balik vote tu, undian tu. InsyaAllah pagi esok kita akan umumkan lah. Ini untuk sesi kelas pada hari weekdays, Isnin sampai Jumaat, insyaAllah. Okay, Sabtu dan Ahad, insyaAllah kita kekal macam biasa buat masa ni, insyaAllah mudah-mudahan. Okay, so saya rasa setakat itu saja. Sebelum berpisah, saya mohon jutaan kemaafan kalau ada sebarang salah silap, kekurangan. Mohon maaf banyak-banyak. Kemudian saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua atas kelapangan malam minggu ni kan. Ada yang dah rentas negeri, rentas daerah kan, rentas negara je belum lagi. Tapi masih lagi berkelapangan sudi bersama dengan kita malam ni insyaAllah. So saya jutaan terima kasih saya ucapkan insyaAllah. Pagi esok kita akan bertemu lagi. Jangan lupa pagi esok jam 9 pagi esok Ahad 9 pagi kita akan bertemu. Kita akan sambung pengajian kita masih lagi di Iqra' 6 dengan topik baru di muka surat 11. Ini
kita akan bincang esok. Ini hukum bacaan ikhfa hakiki. Hukum bacaan dengung ikhfa hakiki. Ini special sebab ini hukum bacaan yang paling banyak huruf dia. Okey, insya-Allah kita akan jumpa pagi esok 9 pagi, 9 malam je betul. Terima kasih Puan Mariam. Satu dan Ahad kita jumpa 9 pagi dan 9 malam. Okey. So esok hari Ahad kita jumpa 9 pagi. Kita akan sambung bacaan kita di Quran 6 muka surat 11 dengan topik bacaan hukum bacaan yang baru ikhfa hakiki insya-Allah. Dalam pertemuan kita yang ke-47 pagi esok insya-Allah Elok petang menaraikan anak-anak murid yang bekerja. Ya betul. Betul juga. Okey insya-Allah. So esok saya tunggu lagi komen mungkin ada. So insya-Allah pagi esok kita akan buat pengumuman rasmi. Penyimpan mohon besar raja-raja akan buat pengumuman rasmi pagi esok insya-Allah. Okey. So sekarang tu je malam ni. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita jumpa, jangan lupa pagi esok pukul 9. Sekarang itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dah nak bersekolah pagi. Form 5 je lah kan, Form 5 sekolah. Anak saya pun nak sekolah juga. Okey, insya-Allah kita jumpa pagi esok Okay, assalamualaikum warahmatullahi